Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dan pengajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3 dan hari ini kita akan belajar berkenaan bersoal jawab, mendapatkan maklumat dan menyampaikannya. Murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 muka surat 27. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat bersoal jawab, mendapatkan maklumat dan menyampaikannya. Yang kedua, murid dapat mengetahui penggunaan setiap kata tanya, soalan bertumpu dan soalan bercapah. Hari ini kita akan belajar berkenaan bersoal jawab, mendapatkan maklumat dan menyampaikannya. Jadi oleh kerana kita nak belajar berkenaan soal jawab, jadi cikgu akan imbas kembali apa yang dimaksudkan dengan soalan bertumpu dan soalan bercapah. Soalan bertumpu ini ialah soalan yang memerlukan jawapan yang telah tetap. Selain itu juga, soalan bertumpu juga merujuk dan berpadukan kepada petikan atau gambar yang diberikan. Biasanya kalau soalan bertumpu ini, kita ditanya soalan ini dan kita perlu mencari jawapan dalam maklumat yang telah diberikan. Seterusnya kita lihat kepada soalan bercapah. Soalan bercapah ini soalan yang memerlukan jawapan dan respons yang lebih luas. Soalan bercapah juga berbentuk terbuka dan lebih kepada menguji tahap menaakul murid dan pentafsiran murid. Jadi untuk soalan bercapah pula, biasanya kalau soalan bercapah ini dia tanya soalan dan kita perlu fikir secara meluas, tidak hanya tertumpu kepada maklumat yang diberikan. Kita perlu berfikir di luar kotak, di luar kepada maklumat yang diberikan. Jadi sebagaimana yang cikgu telah bagi tahu, kebiasaannya soalan bercapah ini memerlukan murid, iaitu awak semua ni, untuk berfikir dan mencari jawapan di luar petikan atau gambar yang diberikan. Jadi ingat murid, ada dua soalan yang biasa ditanya, iaitu bertumpu dan bercapah. Bertumpu ni kita perlu cari jawapan dalam maklumat ataupun petikan yang diberikan. Dan untuk bercapah pula, kita cari tak ada jawapan dalam petikan dan kita perlu fikir sendiri. Jadi kebiasaannya apabila ditanya tentang soalan, sudah tentu menggunakan kata tanya. Jadi jom kita belajar semula apa yang dimaksudkan bagi setiap kata tanya. Apa tugas bagi setiap kata tanya? Yang pertama ialah apa? Apa ini untuk menanyakan tentang binatang, hal, perkara, benda dan perkara abstrak. Yang kedua ialah siapa. Siapa ini bertanyakan tentang orang atau manusia. Yang seterusnya ialah bila. Bila ini kita gunakan untuk bertanyakan ataupun menanyakan tentang masa atau waktu. Seterusnya kata tanya di mana. Di mana ini kita gunakan untuk bertanya tentang tempat atau kedudukan. Seterusnya ialah kenapa atau mengapa. Biasanya kata tanya ini kita gunakan untuk bertanyakan atau menanyakan sebab ataupun alasan. Selain itu ialah bagaimana. Bagaimana pula kita gunakan untuk bertanyakan tentang cara dan keadaan. Dan yang terakhir ialah berapa. Berapa ini kita gunakan untuk menanyakan tentang jumlah, bilangan atau harga. Jadi murid boleh membuka buku teks muka surat 27. Di dalam buku teks muka surat 27 ini ada maklumat ataupun petikan berkenaan program rakan alam sekitar, iaitu RAS. Dan yang kedua, ada perbualan antara Nabila dan Fatin berkenaan RAS, iaitu program rakan alam sekitar. Jom kita baca maklumat-maklumat dan perbualan yang ada pada muka surat 27 ini. Jom kita baca petikan terlebih dahulu. Rakan alam sekitar. Program Rakan Alam Sekitar RAS telah dilancarkan oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar pada 4 Jun 2009. Program tersebut menggalakkan pelibatan masyarakat dalam aktiviti pemeliharaan alam sekitar. Objektif RAS adalah seperti yang berikut. Pertama, memberikan kesedaran tentang alam sekitar kepada masyarakat. Yang kedua, menanam rasa tanggungjawab dalam kalangan masyarakat untuk menjaga alam sekitar.
layari laman sesawang untuk mendapatkan maklumat lanjut. Marilah kita sama-sama menyumbangkan tenaga ke arah melestarikan alam. Seterusnya kita baca perbualan. Keesokannya, Nabila bertemu dengan Fatin. Fatin, maukah kamu menyertai program yang dianjurkan oleh RAS? Ya, saya mahu. Apakah yang kamu tahu tentang RAS? RAS ialah... Mengapakah kamu ingin menyertai RAS, Nabila? Saya ingin menyertai... Dari manakah kamu memperoleh maklumat ini, Nabila? Saya memperoleh maklumat ini... Okey, jadi nanti kita akan cuba lengkapkan perbualan antara Nabila dan Fatin berkenaan RAS. Jadi kita perlu lihat sama ada ini bercapah ataupun bertumpu. Sama ada maklumat untuk jawapan ataupun perbualan ini kita perlu cari dalam maklumat yang diberikan ini ataupun tidak. Jom kita lengkapkan. Jadi jom kita lengkapkan sekarang. Okey, kita baca semula perbualan. Fatin, maukah kamu menyertai program yang dianjurkan oleh RAS? Ya, saya mahu. Okey, dia jawab. Apakah yang kamu tahu tentang RAS? Okey, soalan ditanya oleh Fatin. Apakah yang kamu tentang RAS? RAS ialah... Okey, apa yang Nabila boleh jawab? Jadi kita lihat kepada maklumat yang ada kat sini. Program Rakan Alam Sekitar RAS. Okey, ini ialah maksud RAS. Telah dilancarkan oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar pada 4 Jun 2009. Program tersebut menggalakkan pelibatan masyarakat dalam aktiviti pemeliharaan alam sekitar. Jadi, kita boleh bagi tahu RAS ini ialah program menggalakkan pelibatan masyarakat dalam aktiviti pemeliharaan alam sekitar. Okey. Jadi kalau kita nak tulis sama ada RAS ini ialah aktiviti pemeliharaan alam sekitar pun boleh. Okey, kita nak ambil sedikit aktiviti pemeliharaan alam sekitar ni pun boleh. Kita nak mula daripada program ni pun boleh. Asalkan yang maklumat yang paling penting sekali iaitu aktiviti pemeliharaan alam sekitar. Jadi ini cadangan respon oleh Nabila. RAS ialah program yang menggalakkan pelibatan masyarakat dalam aktiviti pemeliharaan alam sekitar. Okey, itu cadangannya lah. Okey, seterusnya Fatin bertanya lagi. Mengapakah kamu ingin menyertai RAS, Nabila? Okey, ini soalan yang ditanya oleh Fatin kepada Nabila. Kenapa Nabila ni nak menyertai RAS? Jadi apa yang Nabila boleh bagi tahu? Saya ingin menyertai. Okey, apa? Yang ini kita boleh ambil maklumat daripada petikan ini. Okey, kita boleh gunakan maklumat yang ada di sini. Contohnya, saya ingin menyertai RAS kerana saya ingin melibatkan diri dalam aktiviti pemeliharaan alam sekitar pun boleh. Kalau nak bagi jawapan yang tiada kaitan dengan petikan pun boleh. Contohnya, saya ingin menyertai RAS kerana saya cintakan alam sekitar pun boleh. Okey. Jadi untuk soalan ini kita boleh berikan jawapan yang sesuai dengan maklumat tentang RAS. Jadi cadangan jawapannya ialah saya ingin menyertai RAS kerana saya suka terlibat dalam aktiviti pemeliharaan alam sekitar. Jadi respon yang diberikan ini adalah berdasarkan maklumat dekat sinilah. Okey, dalam aktiviti pemeliharaan alam sekitar. Jadi kita ambil maklumat dalam petikan dan kita cuba sampaikan. Okey. Seterusnya, Fatin bertanya lagi, dari manakah kamu memperoleh maklumat ini, Nabila? Okey, jadi Fatin bertanya macam mana Nabila ni tahu tentang RAS. Jadi Nabila pun jawab, saya memperoleh maklumat ini daripada apa? Jadi Nabila boleh jawab dia memperoleh maklumat ini daripada ibu bapanya pun boleh. Saya memperoleh maklumat ini daripada media sosial pun boleh. Okey, tapi kita boleh respon, kita pinjamkan maklumat, kita ambil maklumat daripada sini iaitu layari laman sesawang. Okey, untuk mendapatkan maklumat lanjut. Jadi kita boleh bagi cadangan respon yang diberikan oleh Nabila iaitu
Saya memperoleh maklumat ini daripada laman sesawang yang saya layari, iaitu laman Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Jadi maklumat ada dalam ni, iaitu dekat bawah ini. Okey, kita pindahkan maklumat itu ke dalam perbualan antara Nabila dan Fatin. Jadi inilah latihan bahasa Melayu pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti muka surat 29 dan 30. Untuk muka surat 29, okey, arahannya mudah, kita ta'akul gambar dan lengkapkan perbualan. Okey, maklumat yang diberikan hanya gambar ini sahaja. Okey, gambar ini adalah 4 langkah mudah melestarikan alam sekitar di sekolah. Okey, ta'akul ni maksudnya kita faham, kita fahamkan gambar dan lengkapkan perbualan. Jadi kita kena faham betul-betul dan kita cuba pindahkan ke dalam ayat. Okey, jom kita baca terlebih dahulu perbualan dan maklumat yang ada dalam buku aktiviti muka surat 29 ini. Kita baca terlebih dahulu. 4 langkah mudah. Minta perhatian semua, tolong berikan tumpuan. Saya akan membentangkan 4 langkah untuk melestarikan alam sekitar di sekolah kita. Terima kasih. Sekiranya kamu melihat sampah. Okey, nanti kita akan pindahkan maklumat ini. Okey. Silakan Imran. Okey, sepatutnya silakan Imran dahulu sebab nombor 2. Okey, seterusnya nombor 3. Terima kasih. Sekiranya kamu melihat sampah. Okay, nanti kita akan pindahkan maklumat ini ke dalam ayat yang diberikan. Seterusnya nombor 4. Baiklah Imran, apakah yang perlu kami buat jika tiada tong sampah di situ? Okey, jadi nombor 5. Okey, respon nanti kita akan cuba lengkapkan. Sekian, terima kasih. Nombor 6. Sama-sama Imran. Jadi jom kita lengkapkan perbualan antara Imran dan rakan-rakannya. Sebelum kita melengkapkan perbualan antara Imran dan rakan-rakannya, kita ta'akul terlebih dahulu gambar ini. Okey, ini ialah 4 langkah mudah melestarikan alam sekitar di sekolah. Yang pertama, lihat. Apa yang kita lihat? Kita melihat sampah. Jadi apa yang kita boleh buat apabila kita melihat sampah? Kita pungut sampah tersebut. Okey, daripada kita pungut sampah tersebut, okey, kita akan buang sampah lah. Macam mana kita nak buang? Kita bawa sampah itu ke tempat yang ada tong sampah. Kemudian buang. Kita buang sampah ke dalam tong sampah. Jadi inilah maksud gambar ini, dan kita telah ta'akul gambar ini kepada ayat-ayat yang sesuai. Jadi sekarang kita dah ta'akul gambar tadi, kita dah tengok perkataan-perkataan dan kita cuba pindahkan kepada ayat yang sesuai. Sekarang kita akan cuba lengkapkan perbualan antara Imran dan rakan-rakannya. Minta perhatian semua, tolong berikan tumpuan. Saya akan membentangkan 4 langkah untuk melestarikan alam sekitar di sekolah kita. Silakan Imran. Terima kasih. Sekiranya kamu melihat sampah. Okey, jadi dia dah gunakan maklumat pertama. Lihat. Sekiranya kamu melihat sampah, kamu perlu pungut sampah tersebut. Okey, jadi itu cadangannya. Jadi ini cadangan respon yang diberikan oleh Imran berkenaan maklumat-maklumat ini, iaitu terima kasih. Sekiranya kamu melihat sampah, pungutlah sampah itu walaupun sedikit. Tapi kalau murid nak jawab macam cikgu tulis tadi pun boleh. Okey, kita sambung. Baiklah Imran, apakah yang perlu kami buat jika tiada tong sampah di situ? Okey, maksudnya dia dah pungut, dia nak buang, tetapi tong sampah tiada. Jadi apa tindakan yang perlu dibuat? Jadi kita perlu ikut langkah yang diberikan. Selepas pungut ialah bawa. Jadi Imran mencadangkan kamu bawa sampah ke tempat yang ada tong sampah dan buang sampah ke dalam tong sampah.
Okey, jadi ini cadangannya. Kamu bawa sampah ke tempat yang ada tong sampah dan buangkan sampah ke dalam tong sampah. Sekian, terima kasih. Jadi ini cadangan yang lebih tersusun. Sekiranya tiada tong sampah di situ, kamu bawalah sampah itu sehingga bertemu dengan tong sampah dan buangkan ke dalam tong sampah. Sekian, terima kasih. Sama-sama Imran. Jadi kalau murid nak ikut jawapan tadi pun boleh, nak ikut jawapan yang ini pun boleh, nak buat jawapan awak sendiri lagi baik. Jadi, yang mana-mana jawapan mestilah bersesuaian dengan maklumat yang telah diberikan, iaitu 4 langkah mudah melestarikan alam sekitar di sekolah. Jadi, mesti guna maklumat yang ada di sini, iaitu lihat, pungut, bawa dan buang. Seterusnya kita akan lengkapkan latihan buku aktiviti muka surat 30. Di dalam latihan buku aktiviti muka surat 30 ini memaparkan tentang Alia dan ibunya yang sedang membaca brosur tentang kejiranan hijau. Jadi jom kita baca terlebih dahulu. Kejiranan hijau. Kejiranan hijau ialah kawasan kejiranan yang dibangunkan dengan mengutamakan kelestarian alam. Pembangunan di Putrajaya menonjolkan konsep bandar dalam taman. Banyak pokok ditanam di kawasan tersebut. Banyak keistimewaan konsep kejiranan hijau. Antaranya termasuklah lanskap yang menarik, banyak laluan basikal, terdapat 12 taman awam menjadi tarikan pelancong. Kunjungi bilik pameran kami. Marilah bersama-sama menyumbang ke arah melestarikan alam. Okey, jom kita baca perbualan antara Alia dan ibunya. Ibu, lihat brosur ini. Indahnya pemandangan di kawasan perumahan ini. Benar Alia, kawasan perumahan di sini menggunakan konsep. Okey, nanti kita sambung. Apakah yang dimaksudkan dengan kejiranan hijau, Ibu? Kejiranan hijau ialah... Okey, nanti kita cari maklumat dan kita pindahkan. Kawasan ini juga banyak keistimewaannya, Ibu. Apakah keistimewaannya, Alia? Keistimewaannya ialah... Okey, nanti kita pindahkan maklumat ini. Kalau ada, kita pindahkan di sini. Bagus, Alia. Mari kita ke bilik pameran. Jadi sekarang kita akan lengkapkan perbualan antara Alia dan ibunya. Ibu, lihat brosur ini. Indahnya pemandangan di kawasan perumahan ini. Benar Alia, kawasan perumahan di sini menggunakan konsep apa? Jadi kita lihat maklumat yang ada dekat sini. Okey. Kejiranan hijau ialah kawasan kejiranan yang dibangunkan dengan mengutamakan kelestarian alam. Pembangunan dipercayai menonjolkan konsep bandar dalam taman. Okey, jadi kita boleh ambil konsep bandar dalam taman dan konsep kejiranan hijau. Macam mana kita nak kaitkan? Di sini menggunakan konsep bandar dalam taman, iaitu kejiranan hijau. Okey. Jadi ini cadangan jawapannya. Iaitu kawasan perumahan di sini menggunakan konsep bandar dalam taman, iaitu kejiranan hijau. Tapi kalau murid nak jawab kejiranan hijau sahaja pun boleh. Jadi ini cadangan jawapannya. Benar Alia, kawasan perumahan di sini menggunakan konsep bandar dalam taman, iaitu kawasan kejiranan hijau. Apakah yang dimaksudkan dengan kejiranan hijau, Ibu? Kejiranan hijau ialah, okey, maklumatnya ada dekat sini. Kejiranan hijau ialah kawasan kejiranan yang dibangunkan dengan mengutamakan kelestarian alam. Jadi pindahkan saja ke sini. Okey, jadi ini cadangan jawapannya. Kejiranan hijau ialah kawasan kejiranan yang dibangunkan dengan mengutamakan kelestarian alam. Kawasan ini juga banyak keistimewaannya, Ibu. Apakah keistimewaannya, Alia? Jadi kita lihat apa maklumat yang berkaitan dengan keistimewaan dia. Okey, kita baca semula. Kejiranan hijau ialah kawasan kejiranan yang dibangunkan dengan mengutamakan kelestarian alam. Pembangunan di Putrajaya menonjolkan konsep bandar dalam taman. Banyak pokok ditanam di kawasan tersebut. Banyak keistimewaan konsep kejiranan hijau. Antaranya termasuklah, okey, ini ialah keistimewaan dia.
lanskap yang menarik, banyak laluan basikal, terdapat 12 taman awam, menjadi tarikan pelancong. Jadi keistimewaannya ialah mempunyai lanskap yang menarik, banyak laluan basikal, terdapat 12 taman awam dan menjadi tarikan pelancong. Jadi ini cadangan untuk keistimewaan dia. Okey, jadi ini cadangan jawapan dan ayat yang lengkap. Keistimewaannya ialah lanskap yang menarik, banyak laluan basikal, terdapat 12 taman awam dan menjadi tarikan pelancong. Tapi kalau murid nak jawab keistimewaannya ialah tempat ini menonjolkan konsep bandar dalam taman pun boleh, asalkan ianya ialah berkaitan dengan keistimewaan konsep kejiranan hijau ini. Jadi kita sambung lagi. Bagus Alia, mari kita ke bilik pameran. Jadi itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.